Okey, boleh nampak Boleh tak Ustaz? Okey. Okey, jadi tajuk yang diamanahkan kepada saya, takdib sebagai pendidikan Islam. Jadi mungkin kita boleh mula sebagai pengenalan. Saya tak pasti sejauh mana antum semua familiar dengan perbahasan ini tentang istilah takdib ini. Saya difahamkan hampir semua yang hadir pada malam ini adalah di kalangan para tulab di Azhar dan juga saya jemput juga beberapa pelajar UIS lah di yang berkelapangan. Jadi sekiranya ada di kalangan hadirin pada malam ini di kalangan para asatizah, para ulama, guru, para orang yang lebih tua pada saya, jadi saya mohon maaf. Mungkin cara saya menyampaikan pada malam ini ialah pada konteks kepada para pelajar prasiswazah, peringkat prasiswazah. Takdib sebagai pendidikan Islam. Okay, pertama sekali, kenapa tajuk begini? Kenapa takdib sebagai pendidikan Islam? Sebenarnya tajuk ini pun sebenarnya adalah satu modul dalam WISE, program WISE ataupun siri wacana pandangan alam Islam yang dianjurkan oleh Hakim lah setiap tahun. Setakat ni setiap tahun alhamdulillah dianjurkan. Kadang-kadang ada dua versi bahasa Melayu dan versi bahasa Inggeris, WISE Summer School. Dan takdib sebagai pendidikan Islam ni, atau takdib as the concept of education in Islam, ialah salah satu modul dalam WISE itulah. Biasanya dia modul yang terakhir. Jadi kenapa dia jadi satu tajuk tu kan? So pertama sekali, kalau kita tanyakan kembali, apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan? Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan at the fundamental level? Pada asasnya, apakah yang kita maknakan sebagai pendidikan, education? Jadi bila kita tanyakan soalan itu dan kalau kita cuba cari dalam apa sahaja yang sudah ditulis, sudah dipublish tentang pendidikan, kita akan dapati ada berbagai-bagai konsep, berbagai-bagai takrif, berbagai-bagai sudut pandang yang kadang-kadang mungkin akan ada banyak overlap, dia akan bertindan antara satu sama lain, ada keserupaan antara satu sama lain, tapi ada banyak juga di kalangan konsep-konsep itu dia saling bercanggah antara satu sama lain. Jadi bila kita sebut tentang pendidikan, apakah yang sebenarnya kita maksudkan dengan pendidikan? Sebab semua orang bercakap tentang pendidikan. Dalam dunia moden hari ini, everybody speaks about education. Education is very important issue, subject. Kementerian Pendidikan Malaysia tu sentiasa saja hangat, sentiasa diperhatikan. Semua saja polisi yang dikeluarkan itu akan diteliti oleh segenap lapisan masyarakat, oleh pelbagai golongan. Sebab education central to many things lah. Dia satu benda yang asas kepada masyarakat, kepada pembangunan negara bangsa itu sendiri. Kalau dalam konteks kita di Malaysia, di mana-mana sahaja dalam dunia, pendidikan itu satu perkara yang sangat-sangat mustahak dan asas dalam kehidupan manusia sebagai satu makhluk yang bertamadun lah. Jadi what do we mean by education? Jadi bila kita rujuk pada dalam sejarah, mungkin kita dapati di sana ada seolah-olah tentang pendidikan ini tidak dibahaskan dari segi konsep itu, tetapi terus saja dibahaskan dari segi amalannya, dari segi dia punya bagaimana kita nak mendidik diri kita, bagaimana cara kaedah mendidik, apa adab-adabnya, apa kaedahnya, apakah dia punya norma-norma yang perlu dipatuhi dan sebagainya lah, ataupun apakah dia punya konten. So terus saja dibahaskan dia punya amalinya. Tapi kita tidak mendapati banyak sangat perbahasan tentang konsep pendidikan itu sendiri. Bahkan bagaimanakah kita nak bahaskan perkara itu kalau isu itu tak pernah timbul kan. Jadi Prof Alatas adalah mungkin orang yang pertama sekali yang mengusulkan itu juga adalah satu bentuk rediscovery. Dia mengusulkan istilah takdib ini sebagai istilah yang tepat yang merangkumi makna pendidikan.
Jadi kalau kita pergi kepada perbahasan yang umum sekalipun, kan, perbahasan yang umum maksudnya we talk about education as a whole, kita bercakap dalam konteks antarabangsa, dalam konteks sedunia, dalam konteks semua masyarakat lah dalam dunia ni. Bila kita tanyakan apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan, kalau kita dapati dekat sana ada banyak kesamaran, ada banyak takrif yang macam-macam, kita kata we know what education is. Kita boleh kata kita tahu apa yang sebenarnya yang sepatutnya dimaksudkan dengan education ataupun pendidikan. Dan itu sangat profound lah. Itu satu perkara yang sangat besar sebenarnya. Dia nampak macam kecil aja, macam seolah-olah mengusulkan satu istilah saja, tetapi dia sebenarnya mengemukakan penyelesaian kepada satu masalah yang tidak pernah ditemukan penyelesaiannya selama ini. Apakah yang difahami sebagai pendidikan, untuk apa kontennya dan sebagainya. So Prof Atas mengusulkan bahawa takdib is the right concept of education. Cumanya bila dia usulkan istilah takdib ni, ada banyak polemik lah kan. Dan polemik itu mungkin berlanjutan juga pada hari ini, tapi saya dapati macam hari ini dia kadang-kadang dia timbul, kadang dia reda lah. Sebabnya di sana ada istilah yang lain seperti ta'lim, seperti tarbiyah, dan juga ada satu masalah dari segi kebiasaan penggunaan istilah takdib ini dalam konteks semasa. Mungkin yang tinggal di Mesir mungkin lebih arif lah tentang perkara ni kan. Bila sebut takdib saja, yang mula-mula terbayang dalam fikiran orang yang mengamalkan bahasa Arab sebagai bahasa seharian mereka ialah hukuman kan. Bila sebut takdib, takdib ni macam kita rotan orang ataupun kita kerah orang untuk buat sesuatu kerjaan dengan cara latihan yang disiplin yang keras lah, yang bersifat fizikal. So itu perkataan takdib itu sudah dikecilkan kepada maksud itu. Sedangkan apa yang Prof cuba yang Prof kemukakan ini ialah pengembalian ataupun rediscovery, penemuan semula the key ataupun the essence of education, which is adab. Adab. Kembali balik kepada adab. Jadi banyaklah kita boleh bahaskan tentang perkara ni. Jadi mungkin kalau nak perbahasan yang lebih jelas kan, saya perlu tunjukkanlah kepada beberapa karya yang penting. Karya yang penting perlu kita yang saya amat galakkan untuk para pelajar untuk menelaah, membacanya, cuba berbincang dengan kawan-kawan yang membaca karya-karya yang sama, iaitu kalau dalam bahasa Melayu buku Budaya Ilmu, Budaya Ilmu oleh Profesor Wan Muhammad Noor Wan Daud, Prof Wan. So ini antara buku-buku yang wajib lah untuk kita baca. Budaya Ilmu ni ada banyak versi. Dia ada versi, dan setiap versi itu dia ada penambahbaikan lah, penambahan dan penambahbaikan. Daripada pengenalan budaya ilmu, penjelasan budaya ilmu, sampailah budaya ilmu saya tak ingatlah tajuk apa, cabaran amalan, something like that lah. Budaya yang versi yang terakhir tu dia lebih tebal lah. So tapi yang penting dia tema dia budaya ilmu. So Prof Wan, kalau belum baca kena baca lah. Kedua, yang ni mungkin ini bahasa Inggeris lah. Ini The Concept of Education in Islam. The Concept of Education in Islam. The Concept of Education in Islam. So ini oleh Prof Syed Nakib Atas. Okay. Mungkin bagi setengah orang dia akan baca ni dan dia akan terinspirasi lah, tapi mungkin setengah orang dia ada kekangan bahasa, jadi semua tu perlu diatasi lah. Tapi saya sekarang just kemukakan dulu buku-buku yang sumber-sumber yang bagi saya mustahak. Kemudian Educational Philosophy and Practice of Syed Nakib Atas. The Educational Philosophy and Practice of
Syed Naqib atas. Ini oleh Prof Wan. Prof Wan Muhammad Nur Wan Daud ya. Muhammad Nur. Okay, so 3 buku ni untuk memahami takdib sebagai pendidikan Islam. So 3 buku ni adalah tidak mesti dihadam lah. Buku yang ketiga ni panjang lah, panjang, dan buku ni bagi saya dia menghuraikan apa yang terkandung dalam konsep of education in Islam dari segi sejarahnya, dari segi dia punya amalannya, dari segi berkaitan dengan situasi semasa, berkaitannya dengan konsep-konsep pendidikan yang lain, berkaitan dengan pemikir-pemikir pendidikan yang lain, bagaimana mereka membangunkan idea pendidikan mereka, bagaimana mereka amalkan, bagaimana mereka terapkan dalam institusi, apakah yang dimaksudkan dengan universiti real, secara sebenarnya universiti yang beroperasi pada hari ini itu bagaimana, apa sejarahnya, dan semua itu dibincangkan dalam ni lah, the Education Philosophy and Practice of Syed Naqib atas. So ada banyak fakta dan maklumat dekat situ. Konsep of education in Islam ni dia macam matan lah, dia straight to the point dan dia padat kan. Jadi ini semua, dan di samping itu adalah karya-karya yang lain sebagai bacaan latar yang kita perlu untuk kita memahami kan. Kadang-kadang suatu perbahasan tu kita kena ada bacaan latar kita lah supaya kita faham konteks kan. Kenapa mereka address isu ni, kenapa mereka tulis begini, kenapa mereka argue begini. Sebagai contoh, The Rise of College by George Makdisi, dan lain lah, ada banyak lagi, the Idea of University by Henry Neumann. Kalau dalam kitab dalam Turath mungkin kitab Zarnuji itu, Ta'limul Muta'allim, Ibnu Sahnun dan lain-lain lah. So itu adalah bacaan latar yang kita kena ada lah. So jadi ini adalah sumber-sumbernya. So jadi Prof yang pertama mengusulkan semula istilah takdib ni sebagai istilah yang paling sesuai untuk merangkumi keseluruhan konsep pendidikan. Dan bila dikata begitu, dia argue, dia ada penjelasan dia. Kenapa mesti takdib. So jadi sumber yang paling utama sekali ialah daripada hadis Nabi SAW, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. So daripada hadis itu. So takdib ni datang daripada itu. So Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. So dekat situ ada Addabani and ta'dibi. Jadi Nabi SAW sendiri yang menyatakan bahawa baginda sendiri ditakdib oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah sesempurna takdib. Itu proses takdib yang dialami oleh Nabi SAW itu adalah yang paling sempurna sekali. Dan pendidikan yang Nabi SAW sendiri terapkan kepada generasi yang pertama, pada para sahabat baginda SAW, itu adalah berdasarkan ini. So jadi semua kembali kepada ini, adab. Dan timbul pula persoalan, apakah yang kita fahami dengan adab? Apakah yang kita fahami dengan adab? Dan ini perbahasan yang sangat besar, yang sangat panjang, yang mungkin tidak adil kepada mauduk perbincangan itu untuk kita pergi terlalu lanjut lah dalam perbahasan ini, sebab dia memakan masa. Cukuplah untuk kita sebagai pelajar, sebagai murid, untuk kita faham bahawa akhirnya apa yang kita fahami sebagai pendidikan itu dikembali kepada adab. Dan adab ini secara ringkas, sebab kita nak kena tahu juga secara ringkas, adab ini biasanya, sebagaimana kebanyakan istilah-istilah yang utama yang lain dalam tradisi ilmu Islam, juga telah mengalami penyempitan makna. Sebagaimana takdib tadi telah mengalami penyempitan makna kepada
kepada hukuman, begitu juga adab. Jadi adab biasanya bila kita sebut adab, kita fahami sebagai etika ataupun etiket, cara bahasa Inggeris proprieties, cara berkelakuan dalam keadaan tertentu kan. Saya kata adab masuk, adab pergi ke masjid, adab duduk di dalam masjid, adab pergi ke majlis ilmu, adab menaiki kenderaan, adab kepada ibu bapa, adab kepada kawan-kawan, adab kepada guru, dan semua itu memang adalah sebahagian daripada adab. Memang betul. Itu semua kita tidak mengatakan bahawa apa yang difahami sebagai adab itu bukan adab. Itu memanglah adab. Tetapi makna adab itu dia tidak terhad kepada social etiquette semata-mata. Dia tidak terhad kepada perlakuan yang bersifat sosial, bersifat antara diri kita dengan orang lain, dan dia sifat satu perlakuan yang zahir yang kita boleh buat, orang boleh nampak, kan. Dia tidak terhad kepada itu semata-mata. Tetapi adab itu juga merangkumi perlakuan ataupun amalan yang juga bersifat rohani dan dalaman. Iaitu adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adab kita kepada diri kita sendiri, bagaimana kita meletakkan diri kita pada tempatnya, adab kita kepada Rasul SAW, adab kita kepada ilmu, adab kita kepada bidang-bidang ilmu, adab kita kepada panca indera, adab kita kepada penglihatan dan semua yang berkaitan dengan penglihatan, adab kita kepada pendengaran dan semua yang berkaitan dengan pendengaran. So semua itu adalah sebahagian daripada adab. Dan adab kita pada ilmu itu juga, dia akan mencirikan nanti apakah yang kita fahami sebagai ilmu yang sebenar-benarnya, dan bagaimana kita menyikapi ilmu, kemudian bagaimana kita menyusun ilmu, bagaimana kita mengklasifikasikan ilmu, bagaimana kita meletakkan turutan keutamaan pada ilmu, sejauh manakah kita harus menimba ilmu, sejauh manakah kita harus sedetail manakah, ataupun bagaimana kan. So semua itu nanti akan ada kaitan dengan pendidikan yang bersifat agak formal tu dan institusi pendidikan. So jadi kita boleh nampak dekat sini, kita boleh nampak ada keluasan makna adab itu. Jadi kalau mungkin saya selain daripada saya kongsikan sumber-sumber ini juga, jadi disebabkan yang hadir ni, yang mendengar celoteh saya ni, saya boleh kata tak salah sekiranya saya kata saya wajibkan sebab antum semua hadir pada malam ni kan, untuk sekurang-kurangnya, dan saya assume saya andaikan semua sudah sedia maklum dengan beberapa siri syarahan yang sedang berlangsung yang ada. Salah satunya dipanggil Saturday Night Lecture Series kan, yang dianjurkan oleh Arzad Al-Kassis. Dia ada di penjadual dia lah, yang terakhir semalam kan, yang disyarahkan oleh Profesor Wan Muhammad Noor sendiri. Jadi Prof Wan membahaskan tentang concept of education menerusi bukunya ini. Dan kalau hadir pada syarahan itu, daripada siri yang pertama, daripada dah berlangsung banyak siri kan, tapi kalau yang siri kali ini, sejak daripada yang semalam itu dah yang kali keempat kan, daripada awal kita boleh nampak keluasan dan kedalaman cakupan perbahasan ini, dan betapa rencam dan berapa luasnya dia berkait dengan berbagai-bagai perkara kan. Jadi wajib, saya wajibkanlah untuk ikuti yang itu kan. Sebab tak guna kalau dengar celoteh saya ni 2 jam, lepas tu saya tunjukkan kepada itu kemudian tak ikut, dan dia agak ni lah. Dan kemudian ada satu lagi yang saya juga anjurkan sebab dia juga mustahak, yang disampaikan oleh Dr. Roslan Jelani. Dia punya penganjur dia Kota Kata Events lah, boleh search dekat Facebook Kota Kata Events. Secara fizikalnya dia di PTDI di Muka Cafe, kalau ada di Malaysia boleh pergi lah. Dia ada jadual dia juga biasanya dalam Jumaat malam on the nature of man and the psychology of human soul. So membahaskan satu lagi buku tulisan Prof Atas yang juga berkaitan dengan pendidikan lah. Okay, jadi saya harap itu so saya harap kurang-kurangnya kita dapat meluaskan kefahaman kita terhadap apa yang dimaksudkan sebagai adab. Dan sekarang ni kita kena lihat bagaimanakah
dengan kefahaman yang lebih luas ini tentang adab ini, bagaimanakah kita menyikapi ilmu itu sendiri. Sebab bila kita sebut pendidikan, pendidikan ni dia berterusan, dia bukan semasa kita duduk di sekolah dan universiti saja, tapi dia berterusan sampai ke akhir hayat. Dan the content of education, kandungan pendidikan itu, iaitu adab itu sendiri, dia memerlukan kepada ilmu dan dia juga berkaitan dengan sikap kita terhadap dan faham kita dan sikap kita terhadap ilmu. Kita nak takrifkan adab itu sebagai perbuatan tadi, perbuatan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Perbuatan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sekiranya kita mentakrifkan adab itu sebagai perbuatan meletakkan sesuatu pada tempatnya, maksudnya kalau dari segi konteks sosial tadi, kita bersikap dengan sikap yang tertentu di tempat yang tertentu ikut kesesuaian. Dekat masjid kita ada sikap yang tertentu yang kita amalkan di masjid. Kita tidak bercakap-cakap kosong misalnya. Kita perlahankan suara. Kita menghormati orang yang sedang baca Quran atau sedang solat. Jadi itu sikap, itu meletakkan, itu perbuatan. Itu perbuatan yang zahir. Bagaimana dengan perbuatan yang batin? Itu juga ada perbuatan dia. Perbuatan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita takrifkan dengan cara macam tu, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu, dia mensyaratkan kepada ilmu tentang letak duduk setiap suatu perkara. Ilmu tentang letak duduk setiap suatu perkara ni. Kita kena tahu bahawa perkara ni letak duduknya di sini. Bahawa tempat ini memerlukan sikap yang begini. Bahawa objek ini dia lebih utama daripada objek ini. Ilmu ini kurang utama daripada ilmu ini. So itu memerlukan pada ilmu. So dah ilmu tentang letak duduk suatu perkara ni ialah dipanggil hikmah. Jadi dah mula nampak perkaitan antara takdib tadi, kemudian adab, kemudian dengan ilmu. Jadi bagaimana kita memahami ilmu itu adalah sebahagian daripada adab tadi. So sekarang ni bagaimana pula dengan ilmu? Sebab kita nak fokuskan kepada para pelajar ni yang kegiatan utamanya pada hari ini, sekarang ni kegiatan utamanya ialah menimba ilmu. Jadi mungkin kita boleh move on lah kepada tajuk ke subtopik yang kedua ni. Kita fokuskan kepada ilmu dan klasifikasi ilmu pula. So ilmu dan klasifikasi ilmu. Kita letak nombor supaya kita boleh rujuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So ilmu dan klasifikasinya. So, jadi ini juga kalau kita nak bahas memang panjang lah, tapi secara ringkas. Ilmu itu amat luas. Ilmu itu amat luas. Ilmu itu tidak terhingga sifatnya. Ilmu itu al-ilm itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah menghairankan jika kita memahami ilmu itu sebagai sesuatu yang tidak terbatas, terlalu luas. Yang terbatasnya adalah diri kita. Jadi memerlukan kepada sedikit kebijaksanaan lah untuk kita, adalah satu kemustahilan untuk kita menguasai semua ilmu. Dan adalah satu angan-angan yang sia-sia untuk kita merasakan kita boleh menguasai semua ilmu. Jadi itu sekurang-kurangnya kita memahami perkara itu kan. So, jadi bila kita faham itu, jadi kita tahulah, okey,
dan apakah ilmu yang lebih utama dan apakah ilmu yang kurang utama, atau apakah ilmu yang lebih utama untuk aku dan apakah ilmu yang kurang utama untuk aku. Jadi bagaimana kita nak buat perkara ni. Jadi para ulama mereka sudah dia dah bantu jugalah kan, dia menghuraikan beberapa klasifikasi ilmu kan. Antaranya ada ramailah tokoh Al-Khawarizmi, Al-Khatib, ada mengarang Miftahul Ulum, Al-Farabi, Ihsa'ul Ulum, dan Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali kalau kita baca Ihya Ulumuddin, Kitabul Ilm itu perbahasan tentang ilmu, keutamaan ilmu, dan juga ilmu apa yang utama yang menjadi bila ilmu itu jadi wajib kan. Bila kita baca itu pun menarik juga. Dan kalau kita tak pasti kita akan hidup, misalnya analogi yang Imam Ghazali gunakan rahimahullah, sekiranya kita tak pasti kita akan hidup sampai ke waktu asar, maka untuk kita belajar untuk solat asar itu pun tidak wajib. Dia wajib untuk solat zuhur aja. So itu maknanya bahawa ilmu itu kita kena tahu dia punya yang mana yang paling utama untuk kita kan? Sebab kita tahu bahawa keupayaan kita ini terbatas. Walaupun kita tahu keupayaan kita ini terbatas, tapi kita tidak menafikan bahawa dalam diri kita ini Allah SWT sudah menganugerahkan satu kapasiti, satu keupayaan, satu kuwah untuk memahami ilmu. Jadi itu letaknya kemuliaan insan itu. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak mengklasifikasikan ilmu? Sejak Imam Ghazali menghuraikan lah, ni semua banyak huraian dan kadang-kadang dia ada overlap juga lah. So antaranya kita boleh lihat fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Okay, ini satu peringkat kan. Satu peringkat lagi mungkin kita boleh kita lihat dia sebagai pembahagian kepada yang bersifat akli dengan yang bersifat nakli. Kemudian apa lagi? Yang bersifat kasbi dan yang bersifat huduri. Huduri ataupun laduni. Kemudian yang juga yang bersifat nazari, yang bersifat amali. Okay. Jadi semua ni adalah mungkin beberapa cara untuk kita mengkelaskan ilmu kan. Sebenarnya ada banyaklah cara kan. Dari dalam kitab yang lain, misalnya kata dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad kan, Ghazali bahaskan tentang ilmu kalam pula kan, keutamaannya juga dan bila ia diperlukan dan bila ia tidak diperlukan ataupun dia dihalang daripada untuk bergiat dalam ilmu kalam ni, kepada siapa ia penting dan kepada siapa ia perlu dijauhi kan. So itu perbahasan itu ada. Dari segi keutamaan, bila kita melihat suatu ilmu tu dari aspek darjah keyakinan yang kita dapat menerusi ilmu itu, kalau kita susun ikut level berapa yakinnya kita boleh capai tentang penyataan-penyataan dalam bidang ilmu tertentu itu. Kalau begitu mungkin ilmu mantik, ilmu matematik itu letak dia agak tinggi lah, sebab dia punya ungkapan-ungkapan dia tu pasti dan yakin. Jadi mungkin ilmu yang macam yang bersifat tajribi dia bawah sikit lah. So kalau kita letak pada darjah keyakinan yang akliah yang macam tu, mungkin matematik dan logik tu letak dia tinggi. Tapi kalau kita susun dia pula dari segi kemuliaan subjek dia tu atau kemuliaan mauduk ni tu, kemuliaan perkara yang dibahaskan itu, maka ilmu tauhid yang paling tinggi, sebab dia punya subjek matter dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang bahaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin dia punya pernyataan-pernyataan, dakwaan-dakwaan itu
Dia ada banyak lah, daripada yang bersifat yakin sampai lah bersifat zon, ada yang ada nas, ada yang dikuatkan dengan bukti akal, ada yang tak ada bukti akal dan macam-macam kan. So dia ada pelbagai peringkat lah dari segi darjah keyakinan yang boleh dicapai. Tetapi dari segi dia punya mauduk perbincangan itu dia yang paling mulia. Kemudian daripada aspek amali pula, apa yang paling mustahak sekali untuk manusia. Mungkin bila kita fikir apa yang paling mustahak sekali dari segi praktikalnya, apa yang sangat-sangat kita perlukan sangat untuk kehidupan kita. So satu ialah apa yang boleh membantu kelangsungan kehidupan kita lah. So mungkin dari segi itu, ilmu tentang kesihatan dan perubatan itu pula yang paling tinggi sekali sebelum ilmu-ilmu yang lain. So jadi Imam Ghazali pun kita boleh nampak beliau faham perkara ni secara amat universal kan. Dan dia bergantung kita nak bahas macam mana, kita nak bahas apa yang kita nak capai. Dan kalau ini yang kita nak capai dan inilah susunan dia. Jadi so ada banyaklah cara kita boleh mengklasifikasikan ilmu supaya kita boleh berlaku adil kepada bidang-bidang ilmu ni. Cumanya sebab kita kembali balik pada Prof Al-Atas ni, sebab takdib sebagai pendidikan Islam ni, kita belajar perkara ni daripada Prof Al-Atas sebab dia yang tulis kan, maksudnya bukanlah belajar pada dia secara langsung, tapi beliau yang menggagaskan perbahasan ini. Dan jadi so Prof Al-Atas beliau highlight perkara ni, fardu ain dan fardu kifayah ni. So ini perkara yang dia highlightkan. So yang ini. Okay. So fardu ain dan fardu kifayah. Mungkin kita merasakan kita dah tahu dah tentang fardu ain dan fardu kifayah. Tapi mungkin kita kena bermuhasabah juga kan. Pengetahuan kita tentang apa yang difahami sebagai fardu ain dan fardu kifayah itu mungkin mencukupi daripada aspek fiqh, dari aspek hukum hakam. Daripada aspek mungkin untuk kita bila kita belajar di peringkat asas lah, di peringkat sekolah. Tapi kalau kita tanyakan lebih lanjut, klasifikasi fardu ain fardu kifayah ni, satu dia jauh dia lebih digunakan zaman berzaman kan. Kemudian dia ada hikmah dekat situ sebab fardu ain dan fardu kifayah ni lah yang meraihkan betapa limitednya, betapa terhadnya manusia itu. Jadi kita memerlukan apa yang kita sebut fardu ain dan fardu kifayah. Sebabnya fardu ain itu yang kita tahu kita sendiri wajib ke atas diri kita sendiri. Nak tak nak kita mesti menguasai juga ilmu ini. Sedangkan fardu kifayah itu kita hanya cukup ada satu pihak atau satu golongan yang menguasai bidang itu kan. Itu maksud fardu kifayah. Cumanya dari segi itu tidak ada masalah lah. Cumanya mungkin antara kesalahfahaman yang agak berleluasa ialah kita menganggap seolah-olah ilmu fardu ain itu dia statik. Ini yang Prof Al-Atas tegaskan lah. That fardu ain as if it is static and as if it is a set of claims ataupun a set of topics that needs to be memorized ataupun mastered and then it's done kan. So fardu ain kita boleh tamatkan dekat sekolah rendah. Sekolah rendah kita cover semua fardu ain dah settle. Kemudian kita boleh proceed kepada fardu kifayah kan. Kemudian ada satu lagi tanggapan juga yang agak tak berapa tepat juga kan. Bila sebut fardu ain je ilmu agama. Fardu kifayah ilmu dunia. Ilmu engineering, sains apa semua tu fardu kifayah. Ilmu agama fardu ain. Jadi so perkara ni perlu dimurnikan kembali lah kan. So satu, fardu ain ni ialah yang wajib ke atas diri kita sendiri. Dan dia bersifat dinamik menurut Prof Atas kan. Dia bersifat dinamik, dia akan berubah kan. Bukan ilmu tu berubah tapi cakupan ilmu itu berubah seiring dengan perubahan diri kita kan. Perubahan diri kita daripada kanak-kanak kepada dewasa. Dan juga perubahan diri kita ke arah dalam peningkatan usia dan peningkatan tanggungjawab dan peningkatan kedudukan kita dalam masyarakat, peningkatan peranan kita dalam keluarga, dalam masyarakat
So seiring dengan perkara tu, fardu ain kita juga akan beriringan dengan itu. So jadi apa yang menjadi wajib ke atas kita pada umur kita 40 tahun tak sama dengan apa yang menjadi wajib ke atas kita masa umur kita 15 tahun. Apa yang wajib pada kita masa kita umur 25 tahun tak sama dengan apa yang wajib pada kita masa kita umur 35 tahun sebagai contoh kan. So jadi dia perubahan seiring dengan itu. So jadi apa sebagai contoh, yang antara yang Prof Atas tekankan sekian lama ialah history is fardu ain. Ini pengetahuan tentang sejarah ialah fardu ain. Jadi mungkin bila pertama kali kita dengar benda tu kita rasa mana ada sejarah sebagai fardu ain, tak ada pun dalam silibus. Zaman saya dulu ada PAFA, pendidikan asas fardu ain, dia dekat sekolah lah. Apa tak ada pun sejarah dekat dalam tu. Jadi kat mananya kan sejarah tu sebagai fardu ain yang didakwa oleh Prof Atas ni. So Prof Atas menghujah lah kenapa sejarah itu jadi fardu ain, sebab you cannot function properly as a Muslim today if you do not know your history. If you do not know how Islam came about and how Islam came here into the context Malaysia, into the Malay world. You will not be able to understand and practice Islam properly. So because of that, it becomes fardu ain. Maksudnya bukanlah untuk fardu ain untuk kita menjadi pakar sejarah ataupun ahli sejarah, tapi fardu ain kepada kita untuk mengetahui certain maklumat yang tertentu kan, tentang sejarah tamadun Islam itu di sini. Yang tanpa maklumat itu, tanpa pengetahuan dan penguasaan tentang perkara itu, kita tidak akan dapat mengamalkan Islam dengan sempurna. Kita ataupun kalau bila berlakunya bila dicabar, bila Islam yang kita amalkan itu dicabar, kita tak mampu nak mempertahankan. So jadi dia jadi fardu ain. Fardu kifayah pula dia tak terhad kepada ilmu keduniaan semata-mata. Jadi ilmu agama juga boleh jadi fardu kifayah. Aspek-aspek tertentu dalam ilmu agama dalam turah itu pun boleh menjadi fardu kifayah, seperti mana yang disebut oleh Prof Wan jugalah semalam dalam syarahan beliau semalam lah. Sebagai contoh, tak semua bukan semua orang perlu menjadi mufassir dan muhaddis. Dan tidak semua orang perlu menjadi fuqaha, menjadi qadi, menjadi mutakallim. So tak semua orang perlu menguasai disiplin-disiplin itu secara dakik dan jadi pakar dalam disiplin yang tertentu itu. So cukuplah ada segolongan orang. Tidak semua orang perlu menguasai kesemua qiraat yang ada. Fardu ain kepada kita untuk boleh membaca Quran dengan baik kan, sebaik yang kita boleh lah. Itu jadi fardu ain. Tapi menjadi seorang qari itu bukan fardu ain. So jadi itu. So itu sifat dinamiknya fardu ain dan fardu kifayah. Jadi untuk sebagai penambahan lah, sebab saya latar belakang matematik dan sains, especially matematik dan fizik orang dalam bidang matematik fizik sebab mauduk perkara yang mereka kaji dalam matematik dan fizik moden pada hari ini, wajib bagi mereka, menjadi fardu ain bagi mereka untuk belajar ilmu kalam. Dia akan jadi canggung dan cacat kalau mereka boleh menguasai ilmu fizik dan matematik pada tahap yang detail, yang merangkumi perbahasan tentang wujud, perbahasan tentang space time continuum, perbahasan tentang atom, tetapi mereka sekiranya mereka langsung tidak ada apa-apa pendedahan tentang ilmu kalam, maka itu amat tak wajar lah dia menjadi canggung, menjadi agak tak kena, macam tak kena. Jadi fardu ain bagi ahli matematik, ahli fizik Muslim pada hari ini untuk mempelajari ilmu kalam. Itu sebagai contoh. Baik, saya mungkin kita dah berapa ni, kita dah 9.50. So jadi saya nak tanya, ada apa-apa persoalan tak setakat ni? Kalau tak saya teruskan aja sebab nampak ada apa-apa persoalan setakat ni sebelum kita teruskan boleh sekiranya ada lah.
Tak ada saya teruskan aja. Senyap ya. Okey, saya teruskan. Okay, jadi itu berkenaan dengan ilmu dan klasifikasinya lah kan. Jadi mungkin khususlah kepada mereka yang sedang menuntut ilmu di bumi Kinanah itu kan, di kota Umud Dunia, di Al-Azhar kan. Jadi antum semua bertuah lah kan, bertuah kerana mendapat akses kepada khazanah ilmiah kan, yang sangat berharga, yang diwariskan zaman berzaman kan, lama, diwariskan dalam tempoh yang lama dan di kalangan ulama yang ada di sana lah. Jadi peluang itu wajib untuk tidak disia-siakan. Wajib untuk tidak disia-siakan. Jadi, walau bagaimanapun, perlu kita faham bahawa bila kita kata kita nak memahami agama, so proses takdib ni tadi, kembali pada takdib sebagai pendidikan Islam. So takdib ni terkena pada semua orang tau. Kita semua memerlukan takdib ni. Sama ada orang macam saya ni yang latar belakang matematik sekalipun, ataupun yang latar belakang ilmu agama, ilmu syariah, semua memerlukan takdib. Dan takdib itu dia macam kadang-kadang sebabkan saya bukan latar belakang syariah, jadi kadang-kadang pelik lah kalau saya cakap macam ni kan. Sebabnya yalah, tapi saya cakap juga saya harap jangan ambil hati lah. Kalau Dr. Wan Suhaimi cakap benda ni mungkin tak ada masalah sebab dia pun latar belakang yang sama kan, dari Azhar kan. Kita ni boleh tertipu dengan banyak perkara lah kan. Kita ni boleh tertipu dengan banyak perkara. Dunia ni dia banyak benda yang boleh menipu kita. Termasuklah diri kita sendirilah. Dan tipu daya ni memang satu perkara yang kita harus hati-hati lah. So, jadi ilmu, bila kita belajar ilmu agama, ilmu syariah kan, usuluddin, supaya kita tidak terhijab dengan formaliti ilmu itu. Masalah over specialization dalam sains moden ni, ini makruf kan, kita tahu kan. So dia over specialize kan, kita specialize, dan dia bersifat reductionistic. So kadang saya takut saya terlalu banyak sangat mencampak istilah-istilah ni. Kalau dia tak membawa makna, nanti tak ada manfaat kan. Dia reductionistic. Reductionistic ni macam dia berlaku penyempitan kan. Saya kata ilmu fizik moden dia ada penyempitan dia. Fizik moden dia menyempitkan alam tabi'i ni kepada benda yang mesti boleh diukur secara fizikal. So itu penyempitan. Sampailah kepada benda-benda yang dah mula bersifat metafizik pun, tapi dia nak juga benda tu mesti boleh dimakmalkan kan. So itu penyempitan kan. Penyempitan realiti tu kepada benda tu. Jadi itu tak ada hal lah. Kita tahu so ilmu tentang ilmu sekular ni, kalau dia nak bersifat macam tu tidak menghairankan kita sebab dia memang daripada asal memang sifat dia macam tu. Tapi reductionism ini, penyempitan ini juga boleh berlaku dalam disiplin bidang-bidang ilmu yang kita fahami sebagai ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dini. Dia juga boleh berlaku a kind of reductionism. Kita menyempitkan. Sebagai contoh, bila kita belajar syariah kan, kita belajar undang-undang. Yalah, itu hukum hakam tu. Syariah ni, Islam ni syariah lah kan. Kan? Tapi bila kita belajar itu sebagai satu disiplin undang-undang, disiplin hukum hakam, dia sebenarnya adalah satu specialization. Dia sebenarnya adalah satu takhasus, pengkhususan kepada yang memenuhi keperluan tertentu dalam masyarakat Muslim. Tapi dia bukanlah keseluruhan agama itu. Tetapi kita kadang-kadang kita
sebab kita dah bergelumang dengan bidang itu, dengan ilmu itu, kita secara tak sengaja, secara tak semena-mena kita dah menyempitkan agama itu, Islam itu kepada aspek perundangan sahaja. Dan memang kita boleh bahaskan hampir semua perkara daripada aspek itu kan, tapi kita kita tak sengaja menyempitkan pada itu. Dan itu sudah itu dari segi adab pada ilmu tu dia. So bila kita buat begitu, proses pendidikan Islam tu, takdib itu, dia secara langsung, secara tak langsung juga disempitkan kepada hukum hakam juga. Dan kita akan kita merasakan seolah kita dah melalui pendidikan Islam, tetapi sebenarnya kita tak melalui pun pendidikan Islam. Kita hanya menguasai satu bidang yang khusus untuk tujuan yang khusus, yang ada dia punya pekerjaan yang khusus. Itu saja. Bila saya sebut itu saja, bukan itu saja, maksudnya tidaklah merendahkan bidang ilmu itu kan, tetapi sekiranya kita menyempitkan Islam pada itu, dan kita dah tersalah tanggap lah bidang itu. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lain lah, seperti ilmu kalam misalnya. Ilmu kalam juga begitu. Jadi ilmu kalam itu adalah satu disiplin ilmu yang amat mustahak, yang amat penting dalam tamadun Islam. Tapi sekiranya kita menyempitkan keseluruhan agama itu kepada ilmu kalam, maka sama jugalah kita tidak berlaku adil kepada agama Islam itu sendiri, dan kita tidak berlaku adil kepada bidang ilmu itu. Sedangkan ilmu kalam tu ada tempat dia, ada kepentingannya, dan ada had dia. Dia ada had dia. Dia tidak kalau kita tarik ilmu kalam tu menjangkaui, melebihi hadnya, maka ilmu kalam tu dia akan menjadi batil lah, ataupun dia boleh menjadi, dia boleh jadi menyesatkan, dia boleh jadi, kita boleh terpedaya lah dengan ilmu itu sendiri. So perkara-perkara macam ni lah, kita baca buku perawan atas kita akan lebih jelas lah. Tapi kalau kita baca karya-karya Imam Ghazali pun sama, sebab Imam Ghazali rahimahullah, beliau juga menghadapi permasalahan yang lebih kurang sama pada zamannya. Jadi kita boleh lihat, cuba baca Al-Munqidh min ad-Dhalal kan. Dalam itu Imam Ghazali mengklasifikasikan beberapa jalan untuk kita mencapai hakikat kan. Salah satunya ilmu kalam kan. Jadi bahaskanlah ilmu kalam ni begini. Dan akhirnya di akhir bahasan tu, ilmu kalam ni dia memenuhi keperluannya. Ilmu kalam ni dia mencapai tujuannya. Maksud ilmu kalam ni tercapai. Siapa yang belajar menuntut ilmu kalam, dia akan dengan bersungguh-sungguh dia akan mencapai tujuan ilmu kalam itu. Dan itu tujuan yang mulia lah, untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan agama secara akli, secara rasional. Tapi dia tidak memenuhi tujuanku. Imam Ghazali sebut, tidak memenuhi tujuanku, diri aku sendiri. Sebabnya ilmu ini pada akhirnya dia berkait dengan diri insan itu, diri insan. So ilmu ini kita tak boleh bahaskan dia sebagai macam objek di luar sana. Kalau kita nak bahas ilmu dengan betul, dengan adil, kita kena bahaskan dia sekali dengan sifat dan keadaan hal diri kita sendiri. Sebab yang nak menuntut ilmu tu diri kita sendiri. Yang memerlukan pada penuntutan ilmu itu juga adalah diri kita sendiri. Yang akan merasa sengsara kalau kita tidak ada ilmu yang benar, itu juga adalah diri kita sendiri. Dan ilmu itu letaknya dekat mana? Dia bukannya objek fizikal kan. Dia letaknya dekat mana? Dia letaknya dalam jiwa diri kita sendiri kan. Jadi apakah itu ilmu? Sebab itulah kita kena tanya lah apa pula ta'rif ilmu kan. Dan itu juga ditakrifkan oleh Prof atas kan. Dihimpunkan lah ta'rif itu. Sekali lagi bila Prof kadang-kadang satu perkara kan, orang macam saya, bila saya jumpa buku Prof, bila saya diperkenalkan dengan Prof, dengan idea beliau, dengan buku-buku karya beliau, saya baca, dia menimbulkan rasa takjub tau. Takjub yang amat sangat. Takjub kepada agama Islam itu sendiri. Takjub kepada ulama, takjub kepada
takjub lah. Kan? Dan penting untuk rasa takjub tu sebab bila sebab sebelum tu kita takjub kepada matematik, takjub kepada fizik, takjub kepada betapa hebatnya sains yang dah dibangunkan oleh tamadun barat ini kan. Dia pergi sampai ke level yang ya dia menakjubkan akal kita sebab dia bahaskan tentang kewujudan, tentang energi, tentang space and time, semua tu takjub lah, kita suka lah waktu tu. Dan timbullah rasa macam sedikit rasa rendah diri lah kan, sebab kita rasa agama kita ni dia macam tak saintifik lah, dia asyik-asyik hukum hakam, asyik-asyik begitulah kan. Kita tak faham, kita tak nampak, kita tak didedahkan tentang dimensi-dimensi lain yang ada dalam tamadun Islam dan agama Islam. Agama Islam sebagai agama dan tamadun. Sehinggalah kita jumpa karya-karya Prof, kita hadir beberapa syarahan Prof waktu itu. Dan barulah kita ini if this is Islam, then this is more worth studying kan. Ini lebih bernilai tinggi, ini lebih real. Dia lebih, bukan saja lebih mulia, lebih real, lebih hakiki, dia lebih meyakinkan. Dia ada sejarah yang membanggakan. Dia masih berpotensi untuk untuk mencipta sejarah yang membanggakan jugalah, yang berbaloi untuk kita hidup ni, untuk kita habiskan daya usaha kita kepada dia. Sama macam tu sekali bila kita baca buku Prof. Cumanya bila saya dah lama berkecimpung dalam hal ni dan saya bergaul dengan orang yang latar belakang pendidikan agama pula kan, dia ada satu inilah satu perkara yang dia perlu jaga-jaga sikit lah kan. Sebab banyak benda yang Prof tulis ni, bila dia baca buku Prof, dia seolah ni bukan pertama kali dia jumpa kan. Macam saya rasa ni first time. Tak pernah dengar kan. Kita tak pernah tahu pula ada perbahasan tentang adab sampai begini sekali kan. Bila baca ta'rif ilmu tu sebagai the arrival of meaning in the soul, at the same time arrival of soul at meaning of a thing. Benda tu sangat profound lah. Kita mana tahu ta'rif tu ada dekat dalam kitab ta'rifat. Ialah separuh daripadanya kitab ta'rifat dan separuh lagi adalah kitab ta'rifat juga, tapi dia daripada dua lah, satu daripada mutakalim, satu daripada hukama. Dan seolah-olah macam Prof dia gabungkan dua-dua tu saja kan. Macam tu lah kan. Manalah saya tahu perkara tu kan. Saya dah masuk KASIS baru saya tahu tentang kitab ta'rifat ini. Sebelum tu mana ada siapa-siapa yang introduce kepada saya tentang kitab ta'rifat Jurjani, saya tak tahu. Bukan bidang saya pun. Jadi itulah kan. So bila pelajar aliran agama, dia baca buku Prof, dia macam dia familiar. Ni pernah, ni ada ni dalam kitab ni ada kitab tu kan. So jadi untuk sekiranya kita mengatakan macam tu kan, saya sarankan untuk kita stop sekejap. Misal kata ta'rif yang tadi tu kan, husul makna syai' fi nafs wa usul nafs ila makna syai' tu. Cuba kita renung betul-betul dua tu. Kenapa dia tak obvious tahu bahawa dua tu dia mesti bersekali. Dia tak obvious sebab Imam Jurjani sebut ini adalah ta'rif daripada sudut pandang mutakalim. Ini ta'rif daripada sudut pandang hukama. Sebab dia bila menulis kitab itu ialah supaya dia macam jadi buku rujukan peristilahan kan. Tapi yang Prof cuba sampaikan, sebab tu kita sebut bila Prof mengusulkan macam takdib, adab tadi tu, dia bukan benda baru, dia benda yang dah ada. Benda yang dah ada dalam nafs, benda yang dah ada dalam perbahasan ulama' dulu. Tetapi dia tidak pernah di-highlight dengan cara yang macam ini. Dia tidak pernah di-highlight dalam bentuk yang begini. Dan bila dia di-highlight, macam dipersembahkan untuk highlight itu pun, itu bukan perkara yang mudah. Sebab itu memerlukan kita memahami apa dia permasalahan yang kita semua hadapi. Sebab kebanyakan kita even tak tahu pun apa yang kita hadapi. So kita
kita tak tahu pun nak guna yang mana. So Prof highlightkan benda ni, highlight yang ini dan ini dia gabungkan, dan kenapa dia naikkan takrif ini. So jadi itu kena tanya. Itu kita kena imagine betul-betul. Dan Prof tulis perkara ni dalam 1970-an. Dan waktu itu banyak benda masih tak jelas tau. Kita tak nampak, benda tak obvious. Tapi hari ni kita lihat pada hasil macam AI sendiri kan, bila ada artificial intelligence, walaupun artificial intelligence dah lama, tapi penzahirannya itu tak muncul sampai baru-baru ni je. Bila baru-baru ni baru muncul, tiba-tiba orang mula macam-macam isu yang akan, macam mana nak menentusahkan ini, macam mana kita nak. So dekat situ pula nanti akan ada confusion of the meaning of information, meaning of knowledge, apa semua. So bila benda ni dah mula berlaku, dan kita tengok balik Prof punya takrif tu, betapa tepatnya takrif itu untuk bagi kita macam suatu benda yang kita boleh pegang, yang sekurang-kurangnya dia akan tarik kita balik daripada benda sama-sama ni kepada sesuatu yang lebih jelas, yang kita tahu sebagai benar. So kita kembali balik pada yang ini, dan kita boleh kembali balik pada yang itu untuk kita hadapi dia macam mana. Kalau tak, kita yang kena buat tau semua ni. Dan kebanyakan kita tak ada kemampuan untuk buat perkara tu. So jadi itulah itu nasihat saya lah kepada para penuntut ilmu dalam bidang agama, supaya kalau ada rasa macam tu, rasa macam apa yang Prof tulis ni dah ada dalam kitab-kitab ulama silam kan. Memang ada. So tapi adanya benda-benda yang Prof tulis ni dalam carangan dalam itu menunjukkan bahawa Prof adalah sebahagian daripada tradisi itu. Dia bukannya memandai-mandai sendiri kan. Itu satu, itu menunjukkan keabsahan pemikiran yang dibangunkan oleh Prof Said Agil atas ni. Kemudian kita kena iktiraf, memanglah ada dalam Turath, tapi tak ada siapa pun highlight. Sebab walaupun benda tu ada dalam Turath, benda-benda lain pun ada juga dalam Turath. Ada banyak benda-benda lain. Dan yang mana yang kita nak angkat sebagai macam kunci kepada apa yang kita hadapi pada hari ini. So jadi itu sumbangan yang bukan kecil. So kita kena tahu macam mana nak mengiktiraf perkara tu. Dan juga ada dalam Turath saja, yang menguasai Turath itu pun bagi orang yang macam yang tidak, yang bukan dalam bidang itu, kita tak ada akses pun tentang perkara tu, dan kita pun tak diberitahu tentang perkara tu, sebab tak siapa tahu yang itu yang sebenarnya yang diperlukan kan. So jadi itu kan. So ilmu dan makna diri. So jadi bila bahas tentang ilmu, tidak dapat tidak kita kena bahaskan tentang makna diri kan? Ilmu dan makna diri. Makna diri insan. Even 10 tahun yang lepas kan, 10 tahun yang lepas, kira-kira mungkin 10-15 tahun yang lepas, perbahasan makna diri ni mungkin tidak akan menarik minat ramai sangat orang kan. Sebab generasi saya, kita dekat sekolah, kita di wawasan 2020 kan, kita Malaysia negara membangun, nak jadi negara maju. Kita tak berapa fikir sangat. Jadi Malaysia orang tak ada banyak sangat masalah, dan kita masih lagi agak generasi tu dengan generasi sekarang lah. Walaupun sekarang kan kita semua digital kan, cara kita akses maklumat berbeza dengan internet semuanya. Sekurang-kurangnya orang daripada yang umur lebih kurang macam saya ni pernah melalui zaman tak ada komputer dan tak ada internet. Kemudian ada komputer dan mahal, tak boleh kita boleh ada dekat tempat tertentu je ada, macam kat sekolah je ada. Dan ada komputer dan ada dekat dalam rumah, dan ada internet, dan sampailah pada yang level pada hari ni. So kita melalui transition tu. Jadi kita boleh nampak sekurang-kurangnya dalam keadaan yang maklumat itu tak banyak, akses pada maklumat itu tak banyak. Jadi kita tak pernah berhadapan dengan persoalan yang rumit lah, persoalan psikologi yang rumit, dan kita tak pernah, dan kita just happy je hidup, kawan-kawan main
kan? Sampai masa kena pergi sekolah, sampai masa exam, lepas tu ada cita-cita nak jadi apa, nak jadi doktor ke, nak jadi, so dia agak simple lah kan di segi tu. Tapi Prof atas dia bahaskan ni daripada zaman tu lagi, daripada sebelum tu lagi, 1970-an, bahawa manusia itu, insan itu dia mesti kenal diri dia. Dan ini memang daripada dulu lagi lah kan. Tetapi waktu itu bila dibahaskan tentang itu, mungkin ramai yang agak merasakan perbahasan ni perbahasan yang macam akademik. Kan perbahasan akademik, bahasa falsafi yang akademik yang apa terawang-awang di angkasa dan dia tidak membumi, dia tak address apa-apa masalah pun tentang makna diri, tentang nak mengenal diri apa semua. Mungkin di kalangan golongan sufi atau sama mungkin mereka adalah cerita tentang perkara-perkara ni, tapi secara umumnya orang tak berapa lihat ini sebagai satu isu. Tapi hari ini ini dah jadi masalah praktikal, sebab kita ada banyak contoh dan kes krisis makna diri ini. Dan dulu orang yang menghadapi permasalahan ini mungkin lebih agak lanjut lah usia dia, mungkin bila dah dibebani dengan pelbagai masalah kehidupan tu, baru dia akan mula rasa umur 30-an, 40-an gitu. Tapi hari ini yang menghadapi krisis-krisis yang macam ni umur belasan tahun, 20-an, even 10 tahun macam tu dah macam-macam kan. Macam-macam lah kita dengar, so dia dah jadi satu isu praktikal. Ya, kenapa jadi begitu kan? Kenapa jadi begitu soalannya? So itulah bila kita sebut cabaran semasa tu, nanti kita akan sebut cabaran semasa tu, kita kena faham dunia jenis apakah yang kita sedang hidupi pada hari ini. Sebab kita lahir-lahir saja dunia ni dah macam ni. Tapi kalau tak ada siapa yang explain kepada kita ni semua apa dia, isu apa dia cabar. Bila kita dulu TV media yang tu dalam bentuk TV macam tu dia ada efek pada kita. Sekarang ni dengan all this social media, cara kita communicate apa sini pun akan ada efek pada kita. Dia ada efek pada cara kita mencerna maklumat dan cara kita menanggapi ilmu dan maklumat, cara kita menanggapi orang lain, cara kita menanggapi masyarakat, cara kita menanggapi diri kita sendiri, kedudukan kita dalam semua benda ni. So jadi dia jadi satu yang praktikal dan sangat real lah kan, tentang makna diri. Dan bila sebut ilmu, dia ada kaitan yang langsung dengan diri insan. Bagaimana tidaknya kalau takrif bagi ilmu itu adalah wusulun nafs ila makna syai'in, saya tulis takrif ilmu kan. So ada banyak kan takrif. Usul makna syai' fi nafs wa wusulun nafsin ila makna syai'. So dekat sini saja dalam takrif ilmu saja ada nafs sudah kan. So jadi sekurang-kurangnya dalam takrif ini sendiri dah highlight keakraban antara ilmu itu dan nafs, iaitu jiwa lah. Dan perlunya kita untuk tahu betul-betul apa yang difahami dengan jiwa di insan itu sendiri. Di insan itu siapa? Insan itu siapa? Insan itu siapa? Sebab kenalnya, sejauh mana kenalnya diri kita pada diri kita sendiri ni, dia akan menentukan bagaimana kita menanggapi dunia ini juga, dan dia menentukan bagaimana kita menanggapi ilmu dan juga sains moden yang ada pada hari ini, yang dia dah mengalami satu yang kita sebut sebagai proses sekularisasi. Ini Prof juga jelaskan, Prof yang explain tentang perkara ni. Bila dia dah secularize dan menghilangkan makna-makna rohani daripada segenap fenomena alam ini, jadi yang tinggal benda fizikal saja. Kalau yang tinggal fizikal saja, tidaklah kita boleh nampaklah evolusi itu secara fizikalnya. Nampak macam ada keserupaan yang spesies ini dengan spesies itu dengan spesies itu, dan nampaklah macam dia evolve kan. So adalah penjelasannya, dan ini evolusi ini bukan teori yang picisan. It is a product of the greatest mind of
the current age. So it's very profound. But then benda tu dia akan bagi kita makna diri juga, bahawa kita ni adalah haiwan, which is betul, dia macam half truth lah, dia tak sepenuhnya, dia betul tapi tak apa betul kan. So kita ni haiwan, so pada asasnya kita ni haiwan. Tapi bila kita baca takrif ni, pada asasnya kita ni adalah makhluk yang berpotensi untuk mendapat benda ni, makna syaik ni. Dan kita tidak melihat perkara itu pada haiwan. Kita tidak melihat perkara itu pada objek-objek lain, pada makhluk-makhluk yang lain. Takrif yang lain kan, takrif ilmu yang lain. Sifatun yatajalla bihal mazkur liman qamat hiya bih. Sifatun adalah sifat bagi sifat bagi diri insan lah. Liman qamat hiya bihi. Liman qamat hiya bihi merujuk kepada insan lah. Sifat yang membolehkan tajallinya al-mazkur. Al-mazkur perkara yang disebut ataupun konsep ataupun makna lah ke dalam diri yang mempunyai sifat itu. So, jadi itu yang kita faham sebagai ilmu. Ilmu itu bukan tulisan-tulisan yang ada atas kertas, bukan benda-benda yang digital ini, tetapi dia adalah makna yang tersemat dalam diri. Makna ni dia bersifat dia rohani, sifat dia bukan benda fizikal. So dia juga bukan maklumat, dia bukan satu benda penyataan yang dihafal. Dia adalah makna yang sebati dalam diri kita, yang akan membentuk diri kita pula. Dia bentuk pemikiran kita, cara kita fikir, cara kita menanggapi semua perkara, cara kita menanggapi realiti, hakikat semua benda macam mana. Menerusi ialah kita melihat realiti. Kan? So dia bersifat rohani. Dan bayangkan kalau ilmu itu ilmu yang rosak kan? Ilmu yang telah diputar belitkan ataupun sudah dicampur adukkan, diubah susunan-susunan dia, sehingga benda yang jelas jadi tak jelas, benda yang pasti jadi tak pasti, benda yang benda yang yakin jadi sama-sama kan. Haiwan, insan dan haiwan pun nampak macam sama kan. Jadi apa peranan kita pun nampak macam haiwan juga. Tak apa makna kebebasan diri pun macam kebebasan macam haiwan juga. So jadi banyak benda tu dah sama-sama, dia akan menentukan bagaimana kita beramal, bagaimana kita bertindak tanduk. Itu tak apalah, itu dari segi personal. Bagaimana kita membangun institusi, bagaimana kita menggubal polisi-polisi, bagaimana kita mengurus takbir masyarakat, bagaimana kita mengurus takbir organisasi, bagaimana kita talakan hala tuju pendidikan dalam negara kita, dia akan terzahir dekat situ. Bila dia terzahir kat situ, dia akan crystallize, dia akan zahir isi macam mana, amalan yang macam mana, undang-undang yang macam mana, sekolah yang macam mana, silibus yang macam mana, dan akhirnya dia akan menghasilkan insan yang macam mana, menghasilkan manusia yang macam mana, next generation tu, product of that kind of education. Right. Jadi penting untuk kita memahami diri kita, dan perjalanan untuk kita mengenal diri ini adalah perjalanan seumur hidup kan, sepanjang hayat. Dia melibatkan muhasabah, dia melibatkan introspeksi, dia melibatkan kita bergaul dengan orang, dia juga melibatkan kita menyendiri untuk kita reflect kan? Untuk kita betul-betul analisis diri kita sendiri. Analisis diri kita sendiri, bedah diri kita sendiri, bahawa kita ni sebenarnya siapa dan kita ni bahagia atau tidak kan. Kita sebenarnya dalam keadaan yang sejahtera ataupun tidak. So itu dahsyat tu kalau kan, dan ilmu agama ialah yang memandu kita dekat situ. Dan bayangkan kalau ilmu agama tidak lagi memandu kita dalam arah ini, dalam hal-hal ini. Yang diberitahu kita ialah hukum hakam, bagaimana nak uruskan masalah dekat mahkamah syariah. Bayangkan kalau ilmu agama dah disempitkan kepada itu. Bagaimana untuk kita berurus niaga. Kan?
yang mana sah kontrak tak sah kontrak, maknanya agama adalah itu. Dan ilmu agama tidak lagi memenuhi kehendak jiwa kita yang paling asas. Dia tidak lagi menjadi makanan kepada, sedangkan ilmu itu adalah makanan bagi, makanan rohani kan. Dia adalah makanan bagi jiwa. Jiwa itu hidup, dia perlu, sebagaimana fizikal kita memerlukan air untuk hidup. Tak ada air sekejap aja kita dah habislah kan, kita punya fizikal tak boleh nak survive kan. Begitu juga dengan roh kan, dengan jiwa. Dia memerlukan ilmu untuk terus hidup. Ilmu yang benar lah, ilmu yang akan yang nourishing, yang bagi khasiat, yang bagi zat-zat kepada jiwa itu. Tapi kalau ilmu itu dia ilmu yang rosak, dia tidak lagi bersifat dengan itu. Dia bagi penyakit pula pada jiwa tu. So kebanyakan ilmu yang dah melalui proses sekularisasi ni, dia sifat macam tu. Dia bagi penyakit kepada jiwa. Tapi okey lagi bila kita tahu ini adalah ilmu yang rosak. Malang sekali sekiranya ilmu agama juga jadi macam tu. Itu malang bertimpa-timpa. Bila kita dah sengsara gitu, mungkin kita tak tahu kita sengsara sebab kita boleh sembunyikan kesengsaraan itu dengan, setengah orang dia mampu untuk menyembunyikan kesengsaraan itu dengan macam-macam lah. Dan kalau dia ada kehidupan yang baik, dia ada harta, dia boleh menyembunyikan kesengsaraan itu dengan kenikmatan yang ada dalam dunia ni lah, yang dia boleh dia mampu untuk dapatkan untuk diri dia kan. Okey lah. Tapi bagaimana kalau bila dia tak boleh sembunyikan, di mana aku nak cari ni? Okey, ilmu agama. Lalu bila pergi pada ilmu agama, dia kena belajar, apa yang dia dapat ialah belajar qiraat. Bukanlah masalah dengan belajar qiraat tu. Tetapi mungkin awal-awal tu dia sukalah. Tapi akhirnya selepas bertahun-tahun dia mendapati ini ilmu untuk menjadi seorang qari ataupun untuk dia ialah berperanan sebagai mungkin dia mampu, mungkin tidak mampu. Kalau dia mampu, dia boleh jadi satu mata rantai lah yang memelihara qiraat itu, dan okey lah juga kan. Tapi mungkin kalau tak, dia just stuck ni, itu dah tajwid ni. So setelah sekian lama, 5 tahun, 10 tahun, tiba-tiba dia merasakan tak tercapai. So ilmu agama pun tak boleh memuaskan kehausan, kehampaan makna diri ni. Dan itu memang malang betul lah. Dan macam mana boleh jadi macam tu? Malangnya benda ni berlaku kan? So jadi Puan Atas dia highlight balik perkara ni. So jangan kita tersilap langkah lah, jangan kita tertipu dengan formality ilmu yang rasmi, yang rasmi kan, yang ada keperluannya. Aspek rasmi ni formal, kita kena formulate. Kalau tak, macam mana kita nak mengajarkan ilmu kan secara sistematik kan? Mesti ada some kind of formulation, kan ada sistem kan. Jadi kalau dia disempitkan kepada itu saja, dan dia dah jadi palsu juga kan. So itu lebih bahaya. Kalau ilmu sains moden tu yang dah macam rosak tu, kita anggap sebagai okey, ni ilmu yang rosak kan, so kita ambil sekadarnya cukup untuk keperluan, dan fine lah. Tapi bila ilmu agama sendiri pun jadi macam tu, dan itu satu lagi lah. So kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa boleh jadi macam tu? So kita tengok balik kepada yang seterusnya, pandangan alam Islam. Pandangan alam Islam. So apa itu pandangan alam? So pandangan alam. So again, pandangan alam ni istilah lah, istilah yang nampak macam istilah baru. So Puan Atas yang start guna istilah ni, ataupun dalam English diguna worldview lah. Worldview datang pada bahasa Jerman, Weltanschauung. Kenapa tak guna perkataan akidah kan? Kenapa tak guna perkataan yang lebih turas kan, yang lebih established kan dalam tradisi keilmuan Islam kan? Mungkin ada valid lah juga soalan itu kan. Tapi apa yang dimaksudkan dengan pandangan alam kan? So macam-macam lah orang kata. So ni manusia. So kita melihat realiti
ada prisma So ni reality. So ini dipanggil pandangan alam. Okey lah pandangan alam kalau nak buat macam ni kan. Ni contoh yang selalu orang buat lah. Dia macam cermin mata, menerusnya kita melihat reality. Tapi saya caution sikit lah dengan analogi yang macam ni Walaupun dia ada benarnya juga kan. So dan timbullah perbahasan antara pandangan alam dengan paradigma. Ini semua perbahasan moden lah. Paradigm ni Thomas Kuhn yang start guna. Kan, so ahli falsafah sains barat. Dia ada sebab lah kenapa dia introduce benda tu kan. Tapi dia gini lah. So kita tanya dulu diri kita. Setiap diri kita ni ada pandangan alam atau tidak. So ada worldview atau tidak. So jawapan dia kat sini ialah ya. Semua orang ada dia punya worldview. Dan worldview ni apa? Worldview ni ialah keadaan yang paling asas sekali yang menerusinya kita melihat semua benda. Dia bukan benda dekat luar, dia bukan prism ni dekat luar, tapi dia adalah sebahagian pada diri kita. Semua kita akan bentuk worldview sendiri lah. Maknanya apa yang betul, benda yang paling asas sekali yang kita pegang, yang kita anggap sebagai benar dan real dan hakiki. Setengah orang dia ada worldview tapi dia tak perasan, dia tak boleh articulate kan? Dan worldview ni boleh sistematik, boleh confuse, boleh cacah merbah, boleh macam-macam kan? Tapi setiap orang dia ada sebab tu dia boleh susun idea kan? Dia boleh apa saja yang dia buat, apa yang dia tuturkan, bagaimana dia fikir, itu semua adalah hasil daripada itu semua adalah penzahiran daripada dia punya worldview lah. Apa yang dia agak penting, tidak penting. Yang paling basic sekali, yang akan menentukan penting tidak pentingnya benda lain. Yang menentukan benar palsunya benda lain. Menentukan indah tidak indahnya benda lain. Menentukan baik buruknya benda lain. So setiap orang dia ada ni. Basically dia punya pemikiran yang paling asas. Identity dia. Cara yang paling asas dia melihat reality. So Prof guna definition, the vision of reality and truth that appears to the mind's eye, ataupun ru'yatul Islam lil wujud, itu maksudnya worldview of Islam lah. Ru'yah al-Islam lil wujud, bagaimana kita menanggap reality pada peringkat yang paling asas sekali. Jadi agama itu dia punya apa yang dia betulkan dalam diri manusia itu ialah worldview tu. Kalau kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, daripada seorang musyrik kepada seorang Muslim, dia bukan sahaja daripada dia tak solat jadi dia solat, daripada dia sembah berhala kepada dia sembah Allah semata-mata. Dia bukan sekadar itu saja, tapi dia punya cara fikir yang paling asas sekali berubah daripada cara fikir musyrik kepada cara berfikir tauhid. Mengubah itu is not simple. Dia bukannya macam kita keluar satu kelab masuk kelab yang lain. Kita boleh okeylah kita keluar daripada parti A dan kita daftar diri pada parti B, maka kita pun dapat pindah macam tu. Dia bukan macam tu. Keluar daripada geng ni masuk geng yang sana. Dia bukan macam tu. Dia melibatkan betul-betul diri kita sendiri tu menanggap itu sebagai real, sebagai benar. Memang ini benar. Yang itu tak betul. Yang tu dia confused, dia tak real. It's not defensible. So dia dekat dalam tu itu, dan dia satu proses yang panjang kan. So kita boleh nampak lah antaranya bila kita lihat baca dalam hadis. Dalam kan banyak dialog antara Nabi dengan Sayyidina Umar kan. So banyak benda yang menarik yang kita boleh lihat pada dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Umar. So Sayyidina Umar dia amat transparent dengan dia amat transparent, dia berterus terang dengan apa yang dia sendiri lihat sebagai benar. Dia sendiri memang melihat macam ni. Dia sendiri memang menanggap begini kan. Dan dia nyatakan begitu. Dan Rasulullah akan betulkan. Dia kata belum lagi gini. So dan dia akan cuba sampailah benda tu betul dan
kembali kepada Rasulullah. Kemudian baru Rasulullah akan kata, okay, sekarang baru betul. So benda tu benda subtle, benda dalaman. Dan Al-Quran itu sendiri hadir kan, sebagai wahyu, dia hadir untuk membetulkan worldview itu. Dan instrumen yang digunakan ialah bahasa. So, bahasa ni yang paling dekat dengan the content of our mind lah, our soul, our intellect. Kandungan akal kita tu, bila kita nak zahirkan kandungan akal kita tu, dia punya penzahiran yang pertama sekali yang betul-betul menanggap makna itu ialah bahasa. Jadi bila kita berbahasa, bila kita bercakap, kita menulis, dia akan menzahirkan sebenarnya kita punya worldview. So bagi orang yang ada ilmu tentang perkara ni, bila cara bercakap, pemilihan perkataan yang you guna saja adalah mencerminkan you punya pandangan alam. Dan kita boleh tahu, kita boleh teka, kita boleh kalau diam aja dan kita tak tahulah. Jadi once you bercakap, kita boleh so you're still confused. Tapi mungkin kita tengok jugalah kan, tak adalah kata okay you cakap macam ni je confused, tak adalah kan. Tapi at least kita macam kita tahu. So dia susun makna tu macam ni. Dia tak perasan bila dia bercakap tu benda tu semua terkeluar. Tapi itulah mediumnya bahasa. So jadi Al-Quran itu menyusun semula konsep-konsep asas yang real yang ditanggapi oleh diri insan. So semua ayat-ayat Al-Quran itu dia gitu. So dan banyak ayat yang dia mencabar cara sudut pandang musyrikin, masyarakat jahiliah. Tu yang dia orang tak suka tu. Dia bila Quran itu dia bunyinya pelik, cara gaya bahasanya pelik, nak kata syair pun bukan, apa pun bukan. Tapi dia bukannya sekadar okey yang kamu sembah ni palsu, sembahlah Allah. Dia bukan sesimpel itu, sebab di kalangan masyarakat jahiliah tu ada orang yang simple, ada orang yang seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, seperti Syed Omar. Dan mereka ni bukan simple, bukan orang yang simple. Dia orang ni kalau macam hari ni, kita boleh bayangkan mereka ni macam some of the leaders lah kan, yang faham dunia ni, yang menguruskan dunia ni. So they have a strong idea of what reality is. So Quran itu ditujukan juga kepada diorang ni, untuk mereka reconsider apa yang mereka anggap sebagai real itu, is it really real? Because if kalau kamu salah dalam hal itu, dia punya akibat dia dahsyat. Akibatnya dahsyat ke atas diri kamu sendiri. So you have to get it right. And you are intelligent. You adalah orang yang ada akal, boleh berfikir. You tahu dunia ni macam mana, you kenal, you tahu macam nak susun manusia, you kenal perangai manusia, you tahu alam semesta ni. Tapi ada confusion kat situ, ada macam ada masalah dalam you punya cara you melihat reality. Dan itu menatijahkan masalah-masalah lain, dan cara kamu menghidupi kamu punya kehidupan, cara kamu menanggapi diri kamu sendiri, cara kamu berinteraksi dengan orang lain. So dia mempengaruhi semua tu, dan dia ada akibat. So Al-Quran hadir kepada orang-orang macam ni supaya mereka benar-benar reconsider. So itu juga proses takdib tu untuk meletakkan makna yang betul pada tempatnya tu dalam diri kita tu, itulah juga proses takdib. Sebab akhirnya kalau kita berjaya meletakkan semua ni pada tempat yang betul, dia akhirnya akan menghasilkan keadaan di mana kita mampu meletakkan diri kita pada tempat yang benar. Mampu berlaku adil pada diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri. Dan sekiranya kita mampu melakukan yang sedemikian, akhirnya kita mampu meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala pada kedudukannya yang benar-benar layak baginya. Bagi kebanyakan kita mengungkapkan kalimah syahadah, tetapi kita tidak benar-benar mampu mentahqiqkan apa yang kita ungkapkan itu kan. Jadi bila tercapainya itu kemuncak, itulah
tujuan pendidikan tadi itulah. So jadi kita boleh fahamlah bahawa dia bukan simple. Dia sesuatu yang berterusan selama mana kita hidup lah. Dan dia memerlukan mujahadah yang sangat tinggi, istiqamah dan sabar, perlu ikhlas dengan diri sendiri, dan banyaklah tuntutannya kan. Jadi so kita dekat tadi ni, dekat pandangan alam. So jadi pandangan alam tu lah itu. Sekiranya dekat level pandang alam tu sendiri kita dah confused kan, dan yang lain-lain tu semua akan automatically akan confused kan. So saya kena tanda kat sini, ni is questionable lah. Okay. Jadi pandangan alam Islam, worldview of Islam itu ialah untuk mengisbatkan kembali the right keadaan diri yang sewajarnya bagi seorang Muslim lah, yang paling basic sekali, asas sekali. Supaya yang jelas-jelas, yang bersifat yakin, yang benda yang boleh zon, yang boleh kita ni, yang kita boleh bertolak ansur, kita boleh bertolak ansur. Ada perkara benda yang kita tak boleh bertolak ansur sebab kita pasti hakikatnya begini. Itu kita isbatkan juga. Dan daripada situ baru boleh terbit the sciences lah, ilmu-ilmu ataupun ulum yang mampu mendapati cabaran zaman lah. So kita ke 5, cabaran ketamadunan semasa. Kita masih ada masa lagi 20 minit, saya tak tahu ada kalau ada soalan. Tapi tak apalah, saya teruskan ya. Yang kelima, cabaran ketamadunan semasa. So jadi dalam mana-mana zaman pun kita kena faham keadaan zaman yang kita hidupi ini ya, cabaran semasa lah. Disebut cabaran semasa, satu, kita sendiri ialah kadang-kadang disebut cabaran semasa ni orang kaitkan dengan macam mana peluang pekerjaan, keadaan ekonomi, hantar anak kat sekolah yang mana. So itu betul lah tu cabaran semasa. Tapi persoalan-persoalan itu dia adalah natijah kepada persoalan-persoalan lain. Masalah-masalah yang kita hadapi itu adalah natijah kepada masalah-masalah lain yang lebih usul sifatnya, yang lebih akar sifatnya, yang lebih fundamental. Kalau kita gagal meletakkan masalah mana yang sebenarnya perlu kita selesaikan, dekat level mana yang perlu kita selesaikan, yang berbala untuk kita selesaikan, kalau kita tak mampu untuk menentukan hal itu, dan kita tak akan berjaya menyelesaikan sebarang masalah. Sebab kita tak tahu punca masalah. Kita hanya nampak natijah akhir masalah dan kita cuba selesaikan itu. Kalau kita berjaya pun selesaikan, masalah lain akan timbul yang datang pada punca yang sama. So kita akan sentiasa mengejar penyelesaian kepada masalah-masalah yang tak mampu kita kejar. Kalau kita berjaya selesai, timbul masalah lain. Berjaya selesai, timbul masalah lain. Jadi so kita kena, again, kita ada limit. So bila kita nak menyelesaikan masalah pun kita kena tahu kita nak selesaikan dia dekat level mana yang berbaloi untuk kita selesaikan. Kalau tak, kita hadap, kalau tak lebih baik kita tak buat apa-apa lah sebenarnya kan. Sebab bila kita buat tanpa ilmu, natijah dia sebenarnya selalunya lebih merosakkan berbanding dengan kita tak buat apa-apa. Tapi kalau kita ada ilmu dan kita tak buat, dan itu namanya gila lah. Kita tahu punca ni dekat sini tapi biar. Dan itu gila lah, itu junun. Al-ilmu bila amal junun, wal amalu bila ilmin la yakun. Dan cabaran semasa. Jadi kita nak faham cabaran semasa ni from atas membahagikan ni kepada dua isu, dua masalah yang utama. Satu masalah dalaman, masalah luaran. Dan kedua-dua ni berkait. Masalah dalaman ni lah masalah satu peringkat ialah peringkat
kaum muslimin kan, kita sendiri orang Islam sendiri ada masalah dalaman kita yang tak dapat kita, yang kita sentiasa hadapi lah, kita yang kita perlu hadapi. Satu lagi masalah dalaman dalam diri kita sebagai muslim muslim ataupun diri muslim diri kita sendiri. Masalah dalaman. Masalah luaran ni dia datang daripada tamadun inilah, tamadun barat ini yang kita hidupi pada hari ini. We are all product of Western civilization. Kita semua adalah hasil daripada perkembangan tamadun barat yang amat mempengaruhi hampir semua perkara dah lama dah, beratus-ratus tahun sudah kan. Jadi kita jangan, bila kita nak hadapi dia pun, kita jangan terlalu naif lah, sebab dia dah, keadaan ni dah begini lama, bukan zaman kita saja kan, zaman ibu bapa kita pun dah lama dah, zaman datuk nenek kita pun masa mereka lahir pun keadaan tu dah begini dah lama dah. Dia bukan macam baru dekad yang lepas, tak, dia dah lama berakar umbi dalam cara manusia menghidupi kehidupannya dalam dunia inilah, secara manusia mengamalkan kehidupan bertamadunnya pada hari ini. Kat Facebook baru ni, macam petang tadi dia keluar macam adalah BBC punya archive kan, dia tunjuklah macam ada footage kan, ada footage kota London sekitar 1920-an. Bila tengok gambar video tu tak banyak beza pun. Yalah, kereta dia antik lah kan, kereta ada tram apa semua tu, tapi keadaannya tu, dia punya kesibukannya tu, cara hidupnya tu, cara hidup zaman moden itu tak ada macam ni lah, macam kita sekarang lah. Mungkin sekarang kita lebih ekstrim, tapi saya tak nampak lah jauh sangat beza. Itu 1920-an tu, arwah datuk saya pun belum lahir. Bayangkan. Dan so keadaan dah macam tu. Dan keadaan macam tu dalam keadaan dia adalah satu empire yang menguasai dunia. Bayangkan. So ini masalah lama dah. Tapi kita kena faham kalau kita nak terlibat dalam sebagai sebahagian daripada usaha penyelesaian kepada permasalahan ini, dan kita kena faham punca masalah itu. So secara ringkas saya just fast forward aja kan benda ni. So Prof sebut dia punya punca dia adalah secularization as a philosophical program. Proses pensekularan sebagai rencana falsafah. So, proses sekularisasi lah sekularisasi sebagai rencana falsafah. Apa maksudnya benda ni Maksudnya secara ringkas lah macam ada satu macam pergerakan ni bukan pergerakan organisasi manusia, bukan. Dia ada macam satu movement pemikiran ataupun cara gaya gerakan, cara gaya kita berubah ke arah jadi apa cara gaya kita berfikir apa yang kita faham sebagai kemajuan pergerakan apa manusia dalam dunia ni. Dia sedang nak mencapai apa, dia bergerak ke arah apa? Dia bergerak ke arah satu keadaan yang mana pandangan alam yang terbentuk dalam diri-diri yang matang tu, kalau bila dia kecil tak apa, tapi bila dia meningkat dewasa akan terbentuk satu pandangan alam ni dalam diri dia. Dan pandangan alam ni adalah pandangan alam yang sekular sifat dia. Pandangan alam yang sekular. Maksud sekular di sini ialah satu sifat dia ialah dia akan memusatkan daya tumpuan fikiran dia kepada apa yang berada di sini dan kini. Apa yang berada di sini dan kini. Kadang-kadang dia akan, contoh kadang-kadang dia akan terpacul keluar dalam slogan-slogan lah ataupun dalam contohnya contohlah katalah dalam pendidikan yang penting bukanlah result hasilnya, tapi proses pendidikan tu yang penting. Kita mengalami proses pendidikan ni, inilah yang penting bukanlah sangat natijah atau hasil itu. Dia nampak macam
innocent, macam iyalah juga, betul lah juga, proses pun penting, especially macam pendidikan kanak-kanak kan. Bukanlah sangat dia dapat matematik 100%, tapi proses dia belajar dan discover, which is fair lah, tak adalah tak menasabah sangat kan. Tapi kalau dia setakat praktikal dekat situ saja tak ada masalah, tapi sekiranya dia sebenarnya bila dia cakap macam tu, dia sedang bagi tahu kita bahawa tak ada siapa tahu tentang apa hakikatnya, tapi yang penting kita semua sedang berusaha untuk apa yang terbaik lah dengan apa yang kita ada di sini yang kini. Itu ada masalah. Sebab dia sebenarnya dia dah menafikan dah apa saja yang di luar daripada apa yang di sini dan kini. Apa saja yang boleh dicerap melalui panca indera, apa saja yang boleh diukur, apa saja yang boleh kita kontrol menerusi apa yang kita sebut sebagai empirical knowledge lah, ilmu yang tentang benda-benda fizikal ni. Di luar daripada tu, it's boleh lah untuk for the sake of culture preservation, for the sake of keseronokan, menikmati keindahan, bolehlah, tapi dia bukan hakikat, ataupun kita tak tahu dia hakikat atau tidak, dan tak siapa tahu, dan who cares kan. Natijah pada tu yang tak disebut ialah agama pun sifat dia macam tu. Akhirat, yalah, to be fair, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, tapi who knows, siapa tahu. Tak ada siapa yang dah pergi sebelah sana, patah balik sebelah sini, bagi tahu kita macam mana keadaan sana, so who knows kan. Tapi at least yang ni kita tahu. Ni meja ni, kehidupan kita ni kita tahu. Gaji kita banyak ni, kita perlukan lebih, yang itu kita tahu. Ekonomi kita masalah, kita punya kuasa membeli kat Malaysia ni rendah, inflasi tinggi, itu kita tahu. Dan itulah dia masalah yang kita kena selesaikan. So nampak tak? The frame of the problem tu menerusi what kind of worldview. Okay. Kita tak menafikan bahawa itu adalah masalah ekonomi adalah masalah yang perlu diuruskan. Kita tak menafikan itu. But the framing of that. Kita tak cukup sains dan matematik, STEM, target 60%. Sebab the frame, dia akan menentukan objektif pendidikan. Dia akan menentukan geran akan pergi ke mana. Macam mana kita uruskan dana untuk pendidikan. Kita nak latih guru macam mana. Bila kita ada duit lebih nak bagi scholarship, kita nak bagi scholarship dalam bidang apa. Dia akan menentukan semua itu. Dan hasil dia akan bentuk cara gaya kita menjalankan institusi. Dia akan bentukkan pandang alam kita balik lah. Dia akan reinforce balik pandang alam macam mana. So proses sekularisasi sebagai rencana falsafah ini, secularization as a philosophical program ni, is like a philosophical movement, gerakan falsafah. Gerakan falsafah ni bukan, sekali lagi, bukan gerakan harakiah yang ada. Bukan macam conspiracy theory tu, bukan. It's just that macam semua orang dalam dunia ni pada hari ni dia sedang bergerak macam tu. Dia sedang bergerak macam tu, ke arah yang macam tu. Yang natijahnya ialah dalam dirinya akan terbit pandangan alam yang sekular sifatnya. Dan pandangan alam sekular ni dia pun canggih tau. Dia kadang-kadang dalam dia sekular itu, dia boleh ada agama. Dia bukannya semestinya menolak agama. Dia boleh tapi aku Muslim, so agama, tapi agama tu diletak dekat agama tu macam satu komponen daripada dia punya pandangan alam tu. Dia bukannya agama tu yang bentuk pandangan alam dia, tak. Pandangan alam tu akan menentukan agama itu, dan agama itu dia melihat sebagai macam cultural product, satu cara gaya untuk dia berinteraksi dalam kehidupan dalam konteks semasa ini, dan ataupun norma masyarakat yang perlu yang baik, dan kita tak perlulah nak nafikan. So dia ada tempat lah dalam dia punya pandangan alam yang sekular. So dia boleh saja beramal dan appear, zahir sebagai seorang Muslim dan bertindak tanduk sebagai seorang Muslim, bercakap macam orang Muslim, patuh kepada hukum hakam dan undang-undang yang Islami. Tetapi worldview dia bukan worldview of Islam. Nampak tak? So that is a serious problem. This is a serious problem. Very serious. Saya tak tahu nak tulis macam mana kat sini benda yang saya sebut ni. So dia ada kaitan balik tau dengan ni, dengan masalah dalaman ni. Masalah dalaman ni
Prof sebut ialah keruntuhan adab kan. Keruntuhan adab tu patah balik kepada education kan, takdib kan. Bahawa kita kaum muslimin sekaliannya sudah hilang, sudah salah langkah kan. So kita dah hilang the content of our real education. Sebab kita tak tahu lagi macam mana nak educate ourselves. Bagaimana nak mendidik diri kita sendiri. Tapi kita boleh cover up lah. Kita boleh cover up dengan, okay, kita perlukan kemajuan sains dan teknologi, pergi belajar matematik, pergi belajar fizik, belajar engineering. Tapi pada masa yang sama kita kena seimbangkan dengan akhirat, pergilah belajar usuluddin, belajar syariat, belajar muamalat. Tu kita buat Islamic Bank, kita buat Islamic University supaya kita boleh integrasi whatever lah kan. Tapi nampak dia tak address reality, hakikat akhir perkara tu. Dia lebih kepada macam praktikal je lah. Macam fokus pada here and now, benda yang kita hadapi sekarang ni, solve je masalah tu. Dan kita merasakan itulah dia peranan kita sebagai seorang Muslim yang baik. Tanpa kita sedar, sebenarnya kita dah macam ni dah. Kita dah dekat sini dah. Tapi kita boleh seliputi dia, kita boleh cover up dia dengan pakaian Islami. Itu sangat bahaya lah. So itu cabaran semasa yang kita perlu hadapi. So nak mendepani cabaran semasa ini, kita kena kembali kepada pendidikan yang sebenar. First kepada diri kita sendiri, daripada orang yang paling dekat dengan kita. Tapi kita ada cita-cita lah. Perkara ni perlu diinstitusikan. Dia untuk kita betul-betul berhadapan dengan dunia hari ini, dia kena datang dalam bentuk institusi. Dia tak boleh secara informal saja, dia kena ada dia formality juga. So yang itu tentang perlunya bangunkan budaya ilmu dan gagasan Universiti Islam lah. So itu sebagai penyelesaian lah kan, budaya ilmu dan gagasan Universiti Islam ni, gagasan Universiti Islam. So ini satu lagi, ini mungkin kalau 2 jam lagi lah kalau nak cerita tentang Universiti Islam kan. Pastinya apa yang Prof Al-Atas maksudkan sebagai Universiti Islam ni, dan ini perkara ini dihuraikan, Prof usulkan juga dalam Muktamar Pendidikan Islam 1977 kan di Mekah. Dan Prof Al-Atas usulkan ini dalam muktamar itulah. Tapi apa yang berlakulah. Tapi apa yang kita fahami sebagai Universiti Islam pada hari ini, dia tak sama dengan apa yang Prof Atas maksudkan sebagai Universiti Islam. Ada banyak, cumanya itulah, first kita kena faham dulu apa yang Prof cuba sampaikan. Bila Prof gagaskan Universiti Islam ni, apa yang Prof cuba sampaikan. Topik Universiti Islam ni dia ada dalam tajuk De-Westernization of Knowledge dalam buku Islam and Secularism. Itu satu lagi, kalau in English, that is the first book lah you should read, Islam and Secularism. Dalam tu ada satu chapter on De-Westernization of Knowledge, penafibaratan ilmu lah. To recalibrate ilmu, the science semua tu from this Western influence, Western worldview. Dan dalam tu Prof usulkan this idea of Islamic University. Dan kat situ ada fardu ain, fardu kifayah semua tu. Dan ada aspek-aspek yang mustahak yang kita perlu peka, yang kita perlu macam dapat tangkap dekat situ, betapa berbezanya apa yang Prof faham sebagai universiti ni dengan apa yang ada pada hari ini. Dan sekali lagi, sebagaimana bila saya sebut tadi, takdib, bila Prof usulkan takdib tadi tu, dia macam is a rediscovery, penemuan semula benda yang ada dalam tamadun Islam, tetapi dia macam sudah sampai pada masanya kita highlight, kita katakan education is takdib sebenarnya. Bukan edukare, bukan semua-semua yang all this yang diorang nak explore zaman-zaman kat tamadun lain ni. None of that semua. Mungkin ada di kalangan yang mereka formulasikan itu mendekati lah. Tapi still dia macam mencari-cari lah kan. Sebenarnya benda ni ada dalam tamadun kita, tapi kita pun sebenarnya tak pernah highlight perkara ni sebab
tak pernah berlaku masalah kekeliruan sampai tahap macam ni yang ada pada hari ni. So hari ni Prof highlight kan actually what you're looking for, wahai manusia satu dunia kan, ialah education as takdir. Bukan untuk orang Islam je, but for all of you juga sebenarnya kan, eventually lah. And the vehicle for that is this University Islam. But it's a different kind of institution, especially bila Prof sebut it reflects a real man. It reflects the human being. It reflects the perfection of a human being. It's not an institution that reflects the state, negara. Dia punya asas dia punya asas kewujudan dia tu ialah sebagai cerminan bagi manusia, dan bukan sebarang manusia yang paling sesempurna mungkin, insanul kamil. Dan siapa yang paling yang benar-benar menepati hakikat al-insanul kamil itu, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya idea Universiti Islam yang digagaskan oleh Prof ni terzahir nyata dalam dunia ni sebagai satu institusi, ada fizikalnya, ada bangunannya, ada kurikulumnya, ada sistemnya, then this would be the very first Universiti Islam dalam sejarah. Maaf, Al-Azhar dia is not a university in the sense of university yang disebut university dalam hari ini. Dia cumanya pada satu masa the modern world semuanya universiti, dan kita panggil lah Al-Azhar itu universiti, dan adalah usaha untuk menguniversitikan dia kan zaman Muhammad Abduh kan. Tapi Al-Azhar tu asalnya dia dia masjid lah, dia macam dia jamik tempat tempat ibadat, dan juga tempat ilmuwan dan penuntut ilmu berhimpun kan. Dia mungkin dia juga satu bentuk madrasah, tapi madrasah yang sampai ke peringkat yang tinggi lah, seperti mana madrasah-madrasah yang lain yang ada pada zaman itu, seperti Nizamiyah kan, seperti Mustansiriyah yang ada, yang dah tak ada lah, seperti yang Qarawin di Fes. Dia sebenarnya dunia moden ni je yang tiba-tiba memaksa dia tukar jadi universiti kan. Kita boleh project baliklah benda tu kepada zaman lampau, kita kata okey, itulah universiti dan itulah sumber idea pada universiti barat pun, which is betul. Tapi dia DNA dia bukan DNA universiti. Dia cuma secara praktikalnya pada hari ini dia berfungsi seperti universiti. Tapi DNA dia bukan DNA universiti seperti universiti barat yang kita amalkan pada hari ini. So bila kita nak buat universiti Islam, kita akan buat universiti seperti mana DNA yang ada pada universiti barat yang ada pada hari ini. Semuanya kita waswai lah supaya dia jadi Islamik. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Prof. He is envisioning, mengusulkan satu bentuk institusi yang sama sekali baharu. Dan dia berakar umbi dalam tamadun Islam. You can justify daripada turas, daripada ilmu dalam tamadun Islam. Saya tak rasa ada ilmuwan lain yang buat yang usulkan perkara ni, yang buat begini. Jadi tapi itulah, so semua ni memakan masa, dan kita perlu faham kalau kita berminat untuk terlibat sama dalam sebagian daripada penyelesaian daripada cabaran dan permasalahan ini, dan tidak kita sendiri mesti melalui proses pendidikan itu. Kita kena meletakkan diri kita dalam satu keadaan di mana kita boleh menerima didikan inilah, proses takdib ni. Dan dia melibatkan melibatkan kita kena upgrade kita punya ilmu, kita kena ambil tahu tentang sejarah, kita kena faham falsafah, dan kita kena tahu asal usul ilmu-ilmu yang moden juga kan. Kita kena tahu dia punya usul dia bagaimana, kita kena tahu sedikit sebanyak dia punya budaya dia punya amalan dia kan, dia punya metodologi dan prinsip-prinsip dia kan. Kita kena ada pengetahuan yang luas kan. Dan macam mana kita nak dapat benda ni, pembacaan, dan juga kita kena wujudkan kumpulan-kumpulan di mana kita boleh bertukar-tukar fikiran dalam hal ini. Kita baca buku yang sama, kita telaah buku yang sama, dan kita boleh saling menajamkan antara sesama lain kan. So itu penting tu. Sebab kalau tak,
bila lah kita tahu sebenarnya limitasi kita, memang kita tak dapat nak menguasai banyak perkara ni lah. Sebanyak benda kita akan dapat dengan cara proses penajaman tu menerusi perbualan kita dengan kawan kita yang juga memikirkan tentang perkara yang sama, membaca karya-karya yang lebih kurang sama. Dan kita boleh upgrade dan kita boleh saling cross reference dan kita boleh sumbang benda kita baca dia tak baca dan sebagainya. So semua tu kemudian cari rujukan kan, kenal pasti individu-individu kan, orang-orang yang boleh membimbing kita lah, yang boleh kira macam bagi kita nasihat kan, yang boleh kita jadikan sekali-sekala kita just boleh berbual dan dia boleh bagi direction sikit kan. So kena ada lah kan? So semua ni mesti berlaku. Sampai masanya kita akan tahu kita nak letakkan diri kita dekat mana. Masalah peluang pekerjaan lah apa semua ni sebenarnya secondary lah, walaupun saya tak nafikan itu masalah yang sangat runcing lah tapi insyaAllah lah akan ada penyelesaian dia lah. So kena kreatif kan, kena banyak kenal orang supaya kita boleh nampak pada sudut pandang yang macam-macam kan. Jadi itulah saya rasa secara kesimpulannya lah saya rasa itulah kesimpulan lah. Saya mohon maaf lah kalau sekiranya apa yang saya bahaskan pada malam ni tidak menepati apa yang dibayangkan oleh penganjur dan minta maaf saya ambil masa sampai pukul 11 pula jadi mungkin saya berhenti dulu lah di sini dan saya serahkan kembali kepada saudara pengurusi majlis, saudara Ridwan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memandangkan kita dah kesulitan masa, jadi sekiranya ada soalan mungkin kita tangguhkan dulu lah sebab kami di Mesir pun dah waktu asar, sebelum salat asar lagi. Jadi kita tangguhkan dulu soalan-soalan nanti. Jadi alhamdulillah segala info yang diberikan oleh doktor sangat mencerahkan, bermanfaat. Dia harap daripada kita sebagai talibul ilmi khususnya membaca karya-karya yang telah disebutkan tadi untuk memperdalamkan lagi kefahaman tentang ini, berpandukan apa yang telah doktor bentangkan tadi. Dengan ini, ribuan terima kasih kepada Dr. Ikhwan atas kesudian untuk mengisi wacana ini dan kesudian melapangkan masa juga. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang hadir. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Fi khusn wa tawassul haqq tawassul sabr. Alhamdulillah. Terima kasih penganjur. Saya mohon izin untuk mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.